Salam guys, Muaz Malik di sini dan pada hari ini kita akan buat perbandingan di antara dua peranti yang memang hangat buat masa sekarang ni, iaitu Xiaomi 11T dan Honor 50. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan video ini. Let's go! Okey, jadi di antara sebab utama kenapa aku buat comparison di antara kedua-dua device ni adalah simple je. Kedua-dua smartphone ni dia dijual pada tanda harga jualan yang lebih kurang sama. Maka misi utama video ni adalah untuk membantu korang untuk membuat purchase decision yang terbaik. Jadi kita akan start video ni dengan benda yang paling penting terlebih dahulu, iaitu harga jualan dia. Sebab kedua-dua smartphone ni, Xiaomi 11T dan Honor 50 ni, dia dijual pada tanda harga jualan yang lebih kurang sama. Di mana untuk Xiaomi 11T ni, korang boleh dapatkan pada harga jualan permulaan RM1,699 untuk model 8GB RAM 128GB dan RM1,899 untuk model 8GB RAM dan 256GB storage. Manakala untuk Honor 50 pula, dia dijual pada tanda harga jualan permulaan RM1,699 untuk model 6GB RAM dan 128GB internal dan RM1,199 untuk model 8GB RAM dan 256GB internal. So dekat sini kita boleh nampak lah yang mana untuk model 128GB tu, Xiaomi dia terus offer kapasiti RAM yang lebih besar, iaitu extra 2GB daripada Honor 50. Dan untuk model yang 256GB pula, Honor 50 ni dijual pada harga jualan yang sedikit tinggi. Dia extra RM100 daripada Xiaomi 11T. So on paper, dekat sini kita nampak yang mana Xiaomi 11T menang lah. Tapi itulah, bagi aku benda ni bukan penting sangat pun, sebab kita kena tengok terlebih dahulu segala jenis penawaran yang terdapat pada kedua-dua smartphone ni before kita boleh decide siapa yang lebih baik. So settle bab harga, now baru korang faham lah kan kenapa aku decide untuk buat perbandingan di antara kedua-dua device ni. Jadi sekarang kita akan menyelam dengan lebih dalam lagi. Kita akan lihat siapa yang terbaik, siapa yang lagi bagus, dan kita akan mulakan kita punya perbandingan ni dengan rekaan luaran dia terlebih dahulu. Jadi kalau kita nak bercerita dari segi overall looks antara kedua-dua device ni, aku memang personally memang akan berpihak kepada Honor 50 lah. Sebab Honor 50 ni dia mempunyai design yang lebih fresh kan, lebih ringan dan lebih sedap di tangan lah kalau nak dibandingkan dengan Xiaomi 11T. So kalau kita tengok pada rekaan back panel Xiaomi 11T ni, dia menggunakan design language yang sebenarnya nampak lebih kurang sama je macam adik-beradik dia yang lain kan. Sekali pandang tu nampak macam siri Redmi Note 10 pun ada kan. Manakala untuk Honor 50 pula, kalau korang tengok dia punya placement kamera belakang dia ni kan, kita boleh nampak lah yang mana dia lebih cantik, lebih moden. Dan bila kita tambah ketebalan dia yang memang nipis, color dia yang memang menonjol, lepas tu skrin hadapan dia yang curve tu, dia membuatkan Honor 50 ni nampak lebih premium kalau nak dibandingkan dengan Xiaomi 11T. So sebagai konteks untuk korang faham, Xiaomi 11T ni dia mempunyai ketebalan 8.8mm dan berat dia adalah 203 gram. Manakala untuk Honor 50 ni dia punya ketebalan dia tu hanyalah 7.8mm saja. Dan dia punya berat dia pun ringan, 175 gram saja. So sebab itulah bila kita pegang dekat tangan tu, Honor 50 ni dia lebih sedap feel dia tu berbanding Xiaomi 11T. By the way, kedua-dua smartphone ni dia memang fingerprint magnet lah dekat dia punya back panel dia ni. So nasihat aku, korang pakailah casing yang dibekalkan dalam kotak. Bila pakai tu tak adalah nampak back panel phone ni kotor sangat. Kemudian untuk skrin pula, Xiaomi 11T menggunakan paparan flat bersaiz 6.67 inch Full HD Plus 120Hz AMOLED display yang menyokong 1 billion color dan turut mempunyai peak brightness sehingga 1000 nits. Selain itu, dia juga menyokong HDR10+, touch sampling rate sehingga 480Hz dan dilindungi dengan Corning Gorilla Glass Victus. Kemudian Honor 50 pula, dia didatangkan dengan penggunaan skrin curve bersaiz 6.67 inch Full HD Plus 120Hz OLED display yang turut menyokong 1 billion color dan touch sampling rate sehingga 300Hz. Kemudian untuk dia punya pelindungan skrin hadapan dia tu, memandangkan pihak Honor tak ada mention apa-apa. So aku assume yang mana dia untuk skrin hadapan Honor 50 ni dia just gunakan tempered glass biasa je. So untuk skrin ni depends pada korang lah kan. Yang ini memang subjektif lah, sama ada korang berminat dengan skrin jenis curve atau skrin jenis flat. Kalau skrin curve tu dia akan membuatkan phone nampak lebih premium, tapi kalau skrin flat ni dia akan mengelakkan masalah color shifting macam yang terdapat pada skrin jenis yang curve. Dan untuk skrin ni aku memang personally akan lebih berpihak kepada Xiaomi 11T lah kan, sebab dia ada menyokong HDR10+.
Dekat Honor 50 dia tak sokong HDR10+. Lepas tu touch sampling rate dekat Xiaomi 11T ni dia lebih tinggi lah, 480Hz berbanding 300Hz. So ini bermakna thumb register tu, jari korang punya register bila korang tekan skrin dia tu, dia akan lebih responsif, lebih pantas lah. And benda ni bagi aku memang sangat berguna lah kalau korang ni jenis kuat main game kan. Dia memang korang perlukan sentuhan skrin yang cepat, dia punya respon dia tu. Dan last sekali aku berpihak kepada Xiaomi 11T sebab dia punya skrin, dia punya pelindungan tu. Xiaomi 11T ni dia mempunyai pelindungan skrin yang lebih kuat kalau nak dibandingkan dengan Honor 50. Dan kemudian kalau korang tertanya-tanya lah untuk Netflix macam mana, don't worry, kedua-dua smartphone ni dia menyokong Widevine L1. So korang boleh layan lah kan apa-apa movie yang korang nak tengok tu pada resolusi Full HD. Memang tak ada masalah. And satu lagi, walaupun Honor tak mention berapa peak brightness untuk skrin Honor 50 ni, berdasarkan penggunaan aku, skrin Honor 50 ni dia mempunyai kecerahan maksimum yang lebih tinggi sikit berbanding Xiaomi 11T. But still, walaupun dia punya brightness level memang sedikit lebih tinggi daripada Xiaomi 11T, macam aku cakap tadi lah, untuk skrin ni aku akan lebih berpihak kepada skrin yang terdapat pada Xiaomi 11T. Untuk spesifikasi dalaman pula, Xiaomi 11T dikuasakan dengan penggunaan chip pemprosesan daripada MediaTek, iaitu MediaTek Dimensity 1205G, GPU jenis Mali G77, kapasiti RAM 8GB, internal storage jenis UFS 3.1 dengan kapasiti 128 atau 256GB, kapasiti bateri 5000 mAh dengan sokongan pengejasan pantas 67W, dan ianya menjalankan Android versi 11 dengan MIUI 12.5. Manakala Honor 50 pula, dia dikuasakan dengan penggunaan chip pemprosesan daripada Qualcomm, iaitu Qualcomm Snapdragon 778 5G, GPU jenis Adreno 652L, kapasiti RAM 6 atau 8GB, internal storage jenis UFS 2.1 dengan kapasiti 128 atau 256GB, kapasiti bateri 4300 mAh dengan sokongan pengejasan pantas 66W, dan ianya menjalankan Android versi 11 dengan Magic UI 4.2. So untuk daily performance, bagi aku kedua-dua smartphone ni memang tak ada masalah lah untuk korang gunakan kan. Segala task yang korang buat tu should be no problem lah. So kalau macam korang buat benda-benda simple macam buka app, scrolling dalam app, multitasking, ambil gambar, semua memang akan battery smooth lah. Dan kalau kita test dari segi dia punya benchmark pun, untuk Geekbench 5 contohnya, macam korang boleh nampak, aku dah buat test. Kat sini result kita boleh nampak lah, walaupun Xiaomi 11T menang secara keseluruhannya, tapi perbezaan dia tu tak adalah terlampau ketara sangat. Cuma kalau dari segi kemampuan grafik kedua-dua device ni, yang ni memang akan nampak ketara lah. So aku test menggunakan 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test, dan dekat sini macam korang boleh nampak, Xiaomi 11T memang tapau habis lah Honor 50. Jadi untuk performance ni, apa yang aku boleh nampak lah, kalau korang ni sekadar banyak habiskan masa dekat social media, ataupun senang cerita korang jenis light usage lah, dan yang paling penting korang jenis yang tak berapa sangat main game, dan kat sini memang tak ada masalah lah untuk korang go for mana-mana device kan. Should be okay lah untuk kegunaan seharian korang tu. Tapi kalau korang ni jenis kuat main game, korang beli phone pun memang sebab korang memang nak main game, dan dekat sini aku memang 100% akan terus sarankan untuk korang go for Xiaomi 11T. Sebab dia punya horsepower untuk dia punya performance GPU dia tu adalah jauh lebih tinggi berbanding Honor 50. Sebab benda yang aku cakap ni memang betul pun. Let's say kalau korang ni jenis suka main PUBG Mobile, dalam setting grafik dia tu, Xiaomi 11T ni dia boleh pergi sampai smooth 90fps. Tapi dekat Honor 50 ni, macam korang boleh nampak lah, dia boleh pergi sampai smooth ultra saja. Lepas tu satu lagi, kalau korang ni jenis suka main Mobile Legend pula, Xiaomi 11T ni dia boleh pergi sampai ultra max setting. Tapi Honor 50 hanya boleh go sampai high max sahaja. So sebab tu aku cakap, kalau korang ni jenis yang kuat main game, then aku memang akan sarankan untuk go for Xiaomi 11T berbanding Honor 50. And then kemudian untuk dia punya performance bateri pula, yang ni bagi aku memang kedua-dua phone ni tak ada masalah lah. Dia tak ada masalah performance dari segi dia punya keupayaan bateri dia. Sebab kedua-dua smartphone ni, Xiaomi 11T dan Honor 50 ni, dia mampu untuk mencapai playback time pada brightness level yang tertinggi, and aku boleh dapat screen on time melebihi 8 jam. Cuma kalau korang ni jenis kuat main game, performance bateri pada Honor 50 ni dia adalah sedikit lebih baik kalau nak dibandingkan dengan Xiaomi 11T. So aku ada buat test sikit lah, di mana aku test run 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test selama 40 minit. Jadi sebelum aku mulakan test tu, aku memang kill semua background dan aku letakkan pada brightness yang lebih kurang sama antara kedua device. So aku mulakan test ni pada bateri percentage yang full lah, 100%, dan dapatan aku
tu lepas 40 minit tu, bateri Xiaomi 11T dia turun sebanyak 20%, manakala Honor 50 hanya turun sebanyak 10% sahaja. Dan untuk charging pula, kedua-dua smartphone ni memang tak ada masalah lah kan. Semua memang ke atas daripada 60 watt. So kedua-dua smartphone ni should be mampu untuk penuhkan bateri daripada 0 hingga 100% tu dalam range 30 hingga 40 minit. Kemudian untuk kamera pula, Xiaomi 11T ni dia dilengkapi dengan setup triple kamera pada bahagian belakang, iaitu kamera utama 108MP, kamera ultrawide 8MP dan kamera telemakro 5MP. Dan untuk dia punya kamera selfie, 11T ni dia gunakan setup punch hole dengan kamera bersaiz 16MP. Kemudian untuk Honor 50 pula, ianya didatangkan dengan setup 4 kamera pada bahagian belakang dengan kamera utama 108MP, kamera ultrawide 8MP, kamera makro 2MP dan kamera depth 2MP. Dan untuk dia punya kamera selfie sama juga macam Xiaomi 11T, ianya gunakan setup punch hole dengan kamera bersaiz 32MP. Jadi before kita nak tengok contoh gambar, just note that walaupun pada awal video tadi aku ada mention yang mana aku suka dengan bentuk placement kamera design yang terdapat pada Honor 50 ni, tapi itulah aku punya suka tu adalah dia punya placement kamera untuk dekat bahagian back panel dia ni lah. Tapi untuk dia punya punch hole dia dekat bahagian depan ni, aku memang tak berapa berkenan sebab dia memang besar berbenar. Dia lain sikit lah daripada punch hole selfie Xiaomi 11T yang mana dia lebih kecil sikit lah. So bila dia lebih kecil ni, dia akan lebih kurang lah mengganggu kita kan bila kita nak layan konten dekat skrin tu. So tu je aku nak bagi tahu korang. Now jom kita tengok contoh gambar. So ni semua adalah contoh gambar daripada kedua-dua smartphone. Untuk kualiti gambar bagi aku, dua-dua smartphone ni dia punya perform dia tu memang average je. Gambar semua okey, boleh digunakan, tapi still lah dia tak adalah major wow factor lah antara kedua-dua device ni. Kalau nak puji pun, bagi aku adalah kamera telemakro Xiaomi 11T, sebab dia punya outcome dia tu dia adalah lebih baik lah daripada makro Honor 50 kan. Untuk yang lain-lain, kamera utama, ultra wide, selfie, semua macam korang boleh nampak lah lebih kurang sama je lah. So yang ini aku rasa apa kata aku bagi korang yang decide. So untuk bagi korang lah, kamera mana yang lagi perform, kamera mana yang lagi lawa, Xiaomi 11T atau Honor 50? Komen dekat ruangan komen di bawah, okay? Jadi, lepas aku dah bercerita berkenaan dengan kedua-dua device ni, korang rasa-rasa yang mana lebih baik untuk korang? Sebab macam aku sendiri, kalau dari segi value for money tu, aku memang akan memihak kepada Xiaomi 11T lah. Yes, design dia memang kurang best lah kan kalau nak dibandingkan dengan Honor 50. But still, kalau kita nak nilai secara overall, pada harga jualan yang sama, Xiaomi 11T ni korang akan dapat lebih banyak benda tau. Skrin lebih baik kan, ada sokong HDR10+, ada protection Gorilla Glass Victus, grafik performance dia pun lagi bagus kan. Itu belum aku cerita benda-benda lain lagi. Contohnya dekat Xiaomi 11T ni, dekat bahagian depan ni dia didatangkan dengan setup stereo speaker, satu dekat earpiece, satu dekat bawah, and bunyi dia memang way better lah daripada Honor 50 ni kan. Sebab Honor 50 ni dia menggunakan setup jenis mono. Lepas tu Xiaomi 11T ni dia still mempunyai fungsi untuk IR blaster. So korang boleh control lah semua barangan elektrik dekat rumah korang kan. And fungsi IR blaster ni memang tak ada lah dekat Honor 50 ni. Lepas tu Xiaomi 11T ni dia menggunakan jenis storage yang lebih pantas, iaitu UFS 3.1 berbanding dengan UFS 2.1 yang macam terdapat pada Honor 50 ni. So ini bermakna write and read speed pada Xiaomi 11T ni dia adalah lebih pantas kalau dibandingkan dengan Honor 50. And last sekali, haptic vibration pada Xiaomi 11T ni, aku serius cakap lah, dia memang way better lah daripada vibration yang terdapat pada Honor 50. Sebab dia punya haptic vibration dia ni dekat Xiaomi 11T ni memang Xiaomi letak dia punya vibration yang premium lah. So bila korang pakai kan, korang guna untuk typing, and dalam dia punya UI dia pun bila korang bergerak-gerak tu ada vibration, korang akan rasa lah dia punya mahal dia tu. Benda kena rasa. Korang rasa baru korang akan tahu. And then kemudian kalau kita nak puji Honor 50 ni pula, bagi aku dia adalah kelebihan dia, tapi dia tak banyak lah, ada sikit je. So selain daripada design dia yang nampak premium, nampak ringan, sedap di tangan, Honor 50 ni dia turut gunakan setup in-display fingerprint scanner. So bila digunakan setup in-display fingerprint scanner ni, dia akan nampak lebih modern lah berbanding conventional fingerprint scanner yang terdapat pada Xiaomi 11T kan. Sebab fingerprint Xiaomi 11T dia dekat power button, dia conventional. Tapi itulah, kalau nak cerita dari segi performance untuk dibaca cap jari tu, bagi aku kedua-dua phone ni memang tak ada masalah. Dua-dua ni boleh baca cap jari aku dengan cepat dan tepat. Lepas tu satu lagi yang bestnya tentang Honor 50 ni, dia punya performance battery time gaming tu lebih baik
baik lah daripada Xiaomi 11T kan. Tapi still lah, bagi aku benda ni macam tak berapa nak penting sangat pun, sebab walaupun dia punya performance bateri dia bagus, performance grafik dia tu memang lemah, dia rendah sikit. So kalau main game, yelah boleh main game lama pun tapi grafik rendah pun nak buat apa kan. And then kemudian untuk pilihan UI pula, yang ini memang subjektif lah. Kalau korang suka style Magic UI ala-ala MUI Huawei tu, memang kena go for Honor 50 lah kan. Lagipun untuk Honor 50 ni dah ada Google Mobile Services kan, GMS kan. So tak adalah masalah dari segi nak gunakan apa-apa aplikasi daripada Google. So kalau korang suka Magic UI, go for Honor 50. Kalau korang suka MIUI, then korang kena go for Xiaomi 11T. Settle masalah. So kesimpulannya, kalau aku diberi pilihan sama ada untuk go for Xiaomi 11T ataupun Honor 50, personally memang aku akan go for Xiaomi 11T lah kan. Sebab macam korang boleh nampak aku duk cerita daripada tadi, Xiaomi 11T ni penawaran dia tu memang lebih mantap lah kalau nak dibandingkan dengan Honor 50 ni. Kedua-dua device adalah smartphone yang bagus, tapi still Xiaomi 11T ni dia memang value for money. Lebih banyak yang korang akan dapat pada harga yang sama berbanding Honor 50 ni. Okay? Jadi guys, sampai di sini saja video kita untuk hari ini, untuk video pembandingan di antara Xiaomi 11T dan Honor 50 ni. Aku harap video ni memang sedikit sebanyak akan membantu korang untuk membuat purchase decision yang terbaik. Dan macam biasa guys, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.